Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk topik franchise. Okey, kalau untuk pasal franchise, sebenarnya berniagaan franchise ni kita boleh nampak. Okey, di TV banyak iklan dia di TV, lepas tu kita kenal. Okey, dan dia merupakan syarikat yang international. Okey, ada juga yang tempatan tapi kebanyakannya yang kita tengok di TV international. Kalau tengok contoh di sini KFC, McD memang selalulah kita dengar ini adalah perniagaan jenis franchise. Okey, apa dia franchise? Kita tengok satu-satu. Okey, ini contoh-contoh perniagaan franchise. Okey, kamu kena biasakan dengan logo-logo ni, kena kenal apa dia logo-logo ni sebab kadang-kadang peperiksaan okey dia bagi logo okey dengan assume kamu tahu ini logo company apa. Okey, jadi kena ambil tahu juga. Okey, contoh di sini KFC biasalah. Pizza pun biasa juga. Okay, Burger King ada di Petatan pun biasa juga. Okay, Domino's ada juga dekat sini dekat Sabah. Dia jual pizza. Okay, yang ini saya lepas sini nampak sangat. Okay, ini Big Apple. Okay, Big Apple ni macam donat. Okay, jual ban-ban dekat KK ada dekat Suria. Okay, Subway pun baru juga masuk dekat Sabah. Dia macam jual dalam ban yang panjang, lepas tu dia letak sandwich dan sebagainya lah, isi-isi di dalam, tapi memang adalah di KK. Okay, 7-Eleven. Okay, 7-Eleven ni pun banyak ada di Papar juga. Okay, dia pun merupakan franchise. Okay, Tutti Frutti pun ada, saya rasa macam pernah nampak juga di sini. Okay, jual buah-buahan yang macam minuman. Okay, McD, okay, biasa. Old Town White Coffee ni pun kita boleh nampak juga kalau kamu jalan di shopping mall, memang ada jugalah. Dan Secret Recipe. Okay, Secret Recipe ni pun saya rasa terkenal dengan kek-kek dia lah yang sedap. Okay, ini adalah contoh-contoh franchise yang ada di Malaysia. Okay, dan juga kebanyakan ada di Sabah juga. Okay. Okey, kita tengok. Ini ilustrasi contoh. Apa dia perniagaan jenis franchise. Okey, dalam franchise ni ada franchisee. Franchisee ni orang yang membuat perniagaan. Okey, orang yang membuat perniagaan, yang membuka perniagaan. Contohnya di sini. Okey, kita ambillah Siti. Okey, Siti ni membuat perniagaan franchise. Okey, dia deal dengan franchisor. Franchisor dia membuat perniagaan, ambil perniagaan franchise KFC. Okey, jadi KFC sebagai franchisor. Okey, manakala Siti ialah franchisee. Okey, yang mana kalau Siti mau buka franchise KFC dia sendiri, dia kena ikut semua sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Okey, dan dia ada perjanjian dan kontrak yang perlu dia ikut. Okey, sebab diorang terikat antara satu sama lain. Okay, barulah si Siti ni boleh menjalankan perniagaan KFC dia. Okay, dan dalam masa yang sama, franchisee perlu membayar fee kepada franchisor. Okay, dia perlu bayarlah. Okay, berapa diorang punya perjanjian yang ditentukan oleh franchisor. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, lagi satu, franchisee dan franchisor adalah perniagaan yang berasingan. Contoh, diorang punya kewangan berasingan. Okay, dari segi liability diorang berasingan. Okay, ini sambungan soal ilustrasi tadi. Okay, apabila bersepakatan antara franchisee dan franchisor untuk memberikan kebenaran franchisee untuk menjalankan perniagaan, okay, barulah si Siti boleh buka KFC dia sendiri. Okay, dia buka di Papar. Kemudian dia kena, okay, kalau kamu tengok, kalau kamu pernah pergi KFC, okay, pekerja-pekerja dalam KFC tu baju dia seragam. Di KK pun sama juga kan, baju dia seragam. Lepas tu dia punya menu pun sama juga. Semua tu sudah ditentukan oleh franchisor ataupun syarikat induk. Okay, dia punya iklan pun sama juga. Contoh kalau minggu ni tahun baru Cina, okay, dia iklankan produk baru. Okay, jadi semua satu Malaysia sama.
Okey. Lepas tu susunan kedai, dia punya layout semua sama, ikut kepada yang ditetapkan oleh franchisor. Okey, seterusnya dia kena bayar fee ni maksudnya bayaran. Okey, bayaran sebab dia guna logo KFC, dia guna semua brand. Okey, KFC akan bagi franchisor akan bagi dia punya resepi lah. Resepi dia macam mana mau goreng ayam tu pakai semua latihan semua dia bagi. Okey, tinggal dia dijalankan dan juga dia buat seperti yang ditetapkan. Okey. Seterusnya kita tengok kelebihan dan keburukan franchisor. Ini apa yang kelebihan dia. Kelebihan dia first, global. Maksudnya dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi seluruh dunia. Merata dunia boleh buka KFC. Dan kedua, ekonomi bidangan. Maksudnya dia boleh pergi jauh dengan dia punya produk tu. Contoh di sini KFC. KFC tu ayam, kan? Berasaskan produk makanan berasaskan ayam. Jadi orang akan boleh ni sebut je ayam, orang akan teringat KFC, macam tu. Pasaran baru. Dapat menembusi pasaran baru dengan mudah dan dengan modal yang minimum. Sebab dia boleh buat create satu produk baru. Kemudian dia mudah untuk promote ataupun jual dengan dijual dengan orang ramai. Kongsi risiko. Dia berkongsi risiko dengan franchisee sebab dia guna produk yang sama. Contoh apa-apa jadi dengan dia punya company, franchisee yang di bawah dia pun mungkin akan terjejas macam tu. Jadi dia bukan keseorangan. Seterusnya keburukan. Dia berdasarkan kepada reputasi franchisor. Franchisee tidak kalau contoh satu-satu franchisee, contoh franchisee KFC di Papar ada something wrong, macam dia tidak mematuhi kualiti ataupun ada viral kotor ke ataupun makanan yang tidak bersih. Jadi dia boleh menjejaskan reputasi franchisor. Yang seterusnya, peningkatan dalam kos sokongan operasi untuk franchisee. Sebab dia mau provide semua, dia mau bagi semua dengan franchisee. Jadi dia ada kos lebih lah untuk memastikan franchisee tu ikut dia punya spek. Seterusnya, memilih franchisee. Kesukaran untuk memilih franchisee yang baik dan daya saing. Sebab ramai mungkin yang mohon untuk jadi franchisee, tapi sukar untuk dia pilih sebab untuk menjadi franchisee kepada KFC ni sendiri, dia perlukan kos yang tinggi. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan franchisee. Franchisee. Seperti yang kamu tahu, franchisee ni perlu ikut apa yang franchisor sudah tetapkan. Kita tengok apa kelebihan dia. Kelebihan dia perniagaan sistematik. Sebab sudah disediakan oleh franchisor. Dia kena ikut saja. Yang kedua, seragam. Kalau kamu tengok KFC pun semua pakai baju seragam. Dia ada dia punya SOP yang kalau dia mau buang sampah macam mana, kalau dia mau handle customer order, terima order macam mana, kan. Semua sama. Sokongan pengurusan pun daripada franchisor. Risiko gagal rendah sebab misalnya franchise ni perniagaan franchise ni sudah dikenali, sudah kukuh. Jadi asal dia buka je, mesti orang pun mau pergi. Contoh, kalau buka satu franchise di McD di Papar, mesti ramai yang akan pergi. Tak perlu susah-susah mau perkenalkan. Orang sudah tahu dah macam mana rasa McD. Dia orang sudah tahu. Dan seterusnya, jenama terkenal dan satu lagi, tidak perlu banyak pengalaman. Kekurangan untuk franchisee ialah dia perlu mengawal kualiti barang. Untuk
untuk menjaga nama baik franchisor. Okey, dia kena ikut. Okey, terikat dengan perjanjian. Okey, dan tiada inovasi dan inisiatif sendiri untuk memajukan perniagaan. Kita ada inovasi ni maksudnya dia boleh pandai-pandai suka-suka hati olah. Okey, contoh tiba-tiba KFC Papa mengeluarkan satu ayam produk baru kah. Okey, dia tidak boleh. Tiba-tiba dia jual dalam KFC tu dia jual mi goreng. Dia boleh. Okey, dia sudah melanggar perjanjian. Okey, ni contoh-contoh lain. Okey, Burger King, okey, Chili's, Chicken, DQ, Domino's, Holiday Inn. Okey, ada banyak lagi. Selain daripada makanan pun ada. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.